Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kita ni pada tali agama Allah, dan janganlah kita ini bercerai-berai di antara satu sama lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis asy-syarif, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan di dalam kitab Arba'in, hadis yang pertama sekali yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan niat. Ini adalah merupakan satu lintasan hati, yang mana innamal a'malu binniyat, setiap satu perkara itu kita akan dahului dan didahulukan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap perkara ataupun setiap sesuatu itu mesti kita akan disertakan dengan niat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nama saya Muhammad Syafiq bin Syamsuddin. Nombor matrik saya 2020705-729. Saya adalah merupakan pelajar jurusan ijazah sarjana muda muamalat. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan di dalam subjek fiqh muamalat, yang mana telah diajarkan oleh Ustaz Muhammad Hamzan bin Abdul Hamid. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat pembentangan di bawah tajuk khiyar syarat, yakni hak bersyarat ketika membuat pilihan dalam jual beli. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, khiyar ataupun kita boleh sebut dalam bahasa Melayunya sebagai pilihan. Kenapa ada pilihan ketika adanya jual beli ataupun ketika melakukan urusan muamalat? Kerana bila datangnya konsep khiyar di dalam muamalat ataupun fiqh muamalat ini, ia akan memberikan satu keadilan kepada kedua-dua pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut. Nah, ini sama ada kepada pembeli ataupun kepada penjual. So keadilan ini kita akan memberikan satu kepuasan kepada kedua-dua pihak, dan tidak akan wujudnya persenjataan setelah ataupun sesudah selesainya kita menjalankan urusan jual beli tersebut. Konsep ini juga kita boleh sebut mempunyai unsur-unsur ataupun membawakan kepada kita sifat-sifat yang baik. Nah, ini yang pertama sebagai kerelaan. Yang kedua, ia membawa unsur yang kita cakap keadilan kepada kita semua. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu khiyar ataupun pilihan? Khiyar ataupun pilihan adalah merupakan hak yang diberikan sama ada kepada seorang pembeli ataupun penjual yang terlibat di dalam urusan jual beli tersebut, yang terlibat di dalam sesuatu akad ataupun majlis akad kita jalankan tersebut, sama ada kita ini sebagai seorang pembeli maupun kita ini sebagai seorang penjual. Baiklah, khiyar ni juga kita berlangsung ketika perkara itu dijalankan ataupun perkara sama ada perkara itu diteruskan ataupun perkara itu dibatalkan. Khiyar ini terguna pakai ataupun diaplikasikan ketika urusan tersebut, sama ada ianya diteruskan maupun ianya dibatalkan. Baiklah, di dalam Islam, kontrak bukan sahaja merupakan satu transaksi perpindahan barangan, namun ia juga turut mempunyai matlamat yang mana untuk menjaga nilai dan unsur baik yang terkandung di dalam setiap akad yang berlangsung. Maksudnya kat sini, kat dalam Islam ni, kita menitik beratkan soal untuk menjaga ataupun membawakan kepada kita semua ini, sama ada seorang pembeli maupun seorang penjual, keadilan di antara satu sama lain, yang mana membawakan kedamaian dan keharmonian, unsur baik di antara pembeli dan juga penjual. Kita bukan saja hanya tertumpu kepada barangan semata-mata, bahkan kita bertumpukan kepada keadilan di antara penjual dan juga pembeli
supaya tidak wujudnya persengketaan sesudah ataupun selesai kita melakukan urusan jual beli tersebut. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahawa khiyar ini mempunyai banyak pecahan, sebagaimana yang telah dipecahkan oleh imam empat mazhab, iaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan juga Imam Maliki. Baiklah, kalau kita tengok kepada pecahan-pecahan yang telah dipecahkan oleh imam empat mazhab ini, terdapat beberapa perkara ataupun beberapa jenis khiyar yang boleh kita jadikan sebagai ataupun yang menjadi perbincangan dan topik utama di dalam imam empat-empat mazhab ni. Dan salah satu daripada khiyar yang menjadi perbincangan yang akan saya bincangkan pada hari ini dan saya akan bentang kepada hari ini, iaitu khiyar syarat, yakni hak membuat pilihan bersyarat. Baiklah, sebelum kita pergi kepada apakah itu khiyar syarat, kita akan pergi kepada objektif mengapa adanya khiyar syarat yang saya bentang kepada hari ini, iaitu yang pertama adalah untuk kita melahirkan masyarakat yang sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Ini kerana dengan adanya khiyar syarat ini, secara tidak langsung kita akan menghormati hak kita sebagai penjual maupun sebagai seorang pembeli. Secara tidak langsung, hak-hak ini akan melindungi diri seseorang itu supaya lebih menghormati seseorang dengan seseorang yang lain. Seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi. Secara tidak langsung, dengan adanya khiyar ini ataupun pilihan yang telah dibawakan di dalam konsep muamalat pada hari ini, akan memberikan ataupun untuk mengukuhkan lagi taraf ekonomi kita pada hari ini supaya meningkat daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi berbanding pada hari ini, untuk mengukuhkan lagi kedudukan ekonomi negara kita. Dan seterusnya untuk kita memberikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana tentang apakah itu khiyar syarat, macam mana pengaplikasian khiyar syarat, dan bilakah boleh berlakunya khiyar syarat. Itu akan memberikan pengetahuan yang umum, pengetahuan kepada masyarakat umum tentang khiyar ini, khiyar syarat itu sendiri. Dan terakhir sekali adalah untuk perkara yang paling penting, yakni perkara semasa masyarakat umum ataupun saya ataupun kita semua sebagai seorang pembeli dan penjual ketika melakukan urusan jual beli. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah merupakan pilihan ataupun hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual ketika melakukan akad atau kontrak di dalam satu majlis akad. Terdapat syarat-syarat, yakni sesuai ataupun sinonim dengan khiyar syarat ini sendiri. Terdapat beberapa syarat yang telah dikenakan semasa melakukan akad di dalam sesuatu majlis jual beli, yang mana kebiasaannya syarat-syarat yang ditetapkan ini adalah tempoh yang diberikan selama 3 hari sepanjang akad itu ataupun kontrak itu dilaksanakan, bermula daripada hari pertama akad itu berlangsung dan berterusan dan berturutan sehinggalah hari ketiga, sama ada keputusannya untuk diteruskan terhadap urusan jual beli itu, bahkan dibatalkan terhadap sesebuah urusan jual beli itu. Sebagai contohnya, saya berikan contohnya, seorang penjual ingin menjualkan sebuah kasut bola sepaknya kepada pembeli A. Beliau telah memberikan 3 hari tempoh kepada pembeli A untuk membuat keputusan sama ada ingin meneruskan terhadap pembelian tersebut ataupun tidak. Memberikan 2 pilihan kepada pembeli A tersebut dalam masa tempoh 3 hari. Akan tetapi sepanjang dalam tempoh 3 hari itu, sehinggalah tamat tempoh 3 hari itu, pembeli A tersebut tidak memberikan sebarang respon kepada penjual tersebut. Secara tidak langsung akad tersebut telah pun dibatalkan, secara tidak langsung terbatal, dan penjual tersebut telah membuat penawaran kepada pembeli B, dan pembeli B telah pun membeli kasut bola tersebut kerana bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kasut tersebut. So daripada sini dapatlah kita simpulkan bahawa khiyar syarat ini adalah merupakan tempoh yang diberikan kepada akad tersebut, yakni 3 hari. So seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat khiyar syarat ni. Syarat-syarat dia kita boleh bagikan kepada 3, yakni yang pertama adalah suatu akan dijalankan oleh penjual dan pembeli mestilah terhad kepada tempoh yang tentu. Ini bermaksud tempoh 3 hari yang ditetapkan tersebut mestilah kita jalankan
dalam tempoh waktu yang tersebut dan tidak boleh melebihi daripada tempoh 3 hari. Sekiranya melebihi daripada tempoh 3 hari, maka secara tidak langsung akan terbatallah kontrak tersebut. Yang keduanya, tempoh yang ditetapkan mestilah tidak melebihi, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu tempoh yang ditetapkan mestilah tidak melebihi daripada 3 hari. Sekiranya tempoh tersebut melebihi daripada 3 hari yang telah ditetapkan, secara tidak langsung kontrak tersebut terbatal. Maka tidak ada kontrak walaupun telah diberikan keputusan selepas 3 hari sama ada ingin meneruskan ataupun tidak. Kerana apa? Telah terbatal secara tidak langsung. Dan akhir sekali adalah tempoh bagi urusan akad jual beli tersebut mestilah berturutan bersambung. Maksudnya kat sini, bermula daripada hari pertama akad tersebut dilangsungkan, mestilah berturutan sehingga 3 hari selesai tempoh waktu tersebut, supaya sama ada keputusan itu diteruskan ataupun tidak, mestilah berturutan dan tidak terputus dalam tempoh yang telah. Seterusnya kita pergi kepada hak khiyar syarat terbatal. Terdapat beberapa perkara juga yang mampu untuk membatalkan ketika kita melaksanakan khiyar syarat ini. Yang pertamanya, secara umumnya kita boleh bagikan ia kepada 3 pecahan. Yang pertamanya adalah apabila tamatnya tempoh yang disyaratkan. Ini bermaksud kat sini, perkara ini secara tidak langsung ataupun kita tanpa sedar, sekiranya tamat sudah tempoh itu, maka secara tidak langsung ianya akan terbatal. Yang kedua, jual beli tersebut diteruskan dan dipersetujui dalam tempoh khiyar tersebut. Ini bermaksud khiyar tersebut tidak diberikan masa. Ini maksud kat sini, khiyar tersebut kita tidak berikan syarat ataupun kita tidak berikan tempoh masa kepada sekiranya saya adalah seorang penjual, kita tidak memberikan masa kepada pembeli tersebut untuk berfikir. Dan di dalam majlis akad itu juga pembeli tersebut perlu membuat keputusan sama ada ingin diteruskan ataupun dibatalkan kontrak tersebut. Dan akhir sekali, pemegang hak khiyar melakukan sesuatu yang kebiasaannya dilakukan oleh seorang pemilik. Bermaksud yang kat sini, sekiranya hak khiyar itu diberikan kepada pembeli, secara tidak langsung pembeli tersebut tidak boleh melakukan perkara kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik, yakni penjual, sebagaimana penjual itu lakukan, yakni penjual itu mempunyai hak untuk membaiki barangan tersebut ataupun menjual barangan tersebut, kerana beliau hanya mempunyai hak, akan tetapi beliau tidak memiliki terhadap barangan tersebut. Baiklah, kita akan pergi kepada hak milik barangan dalam tempoh khiyar. Hak milik barangan dalam tempoh khiyar ini kita boleh klasifikasikan kepada 2. Yang pertama, hak milik yang diberikan kepada kedua-dua pihak, yakni penjual dan juga pembeli mempunyai hak yang sama rata sementara menunggu keputusan di dalamnya. Hak milik barangan ini kita boleh cakapkan sebagai kedua-dua pihak mempunyai hak khiyar yang sama. So, daripada sini kita dapat katakan bahawa barangan khiyar itu dibekukan kerana kedua-dua pihak ini mempunyai hak khiyar yang sama. Mereka mempunyai kedudukan yang sama walaupun mereka adalah seorang penjual dan seorang pembeli. Yang kedua adalah hak khiyar itu diberikan kepada pemilik. Hak pemegang khiyar hanya dimiliki oleh seorang ataupun satu pihak saja. Secara tak langsung, pihak tersebut akan bertanggungjawab terhadap barangan tersebut sama ada untuk menjaga ataupun mengguna pakai terhadap barangan tersebut. Kesimpulannya, yang pertama sekali adalah ingin saya cadangkan supaya ilmu pengetahuan ini kita dapat kongsikan kepada pihak luar sana tentang bagaimana pengaplikasian khiyar ini di dalam kehidupan kita seharian. Bahkan juga kita dapat sedar bahawa khiyar ataupun khiyar syarat ini adalah merupakan perkara yang sangat sinonim dalam urusan muamalat kita seharian. Kesimpulannya, ia adalah merupakan sebahagian dari hak ini. Maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan satu pihak untuk meneruskan ataupun membatalkan kontrak tersebut. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi